Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam mana tuan-tuan, suara saya jelas kedengaran ataupun tidak? Cuba komen. Safri, macam mana suara saya, dengar tak? Cuba komen suara tuan-tuan, macam mana? Kedengaran dengan jelas ataupun tidak? Boleh komen. Kalau suara jelas, tuan-tuan boleh ambil link, masuk dalam grup masing-masing, tag nama kawan-kawan dan share pengajian live kita ini supaya ramai di luar sana dapat manfaat, insya-Allah. Jazakumullah. Alhamdulillah. Jadi hari ini pengajian kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 43. Muka surat 43, baris keempat daripada bawah. Kitab Jawinya, muka surat 43, baris keempat daripada bawah. Jadi malam ini kita awalkan sedikit sebelum Isyak, kerana Al-Fakir ada program lain selepas Isyak, maka pengajian kita terpaksa diawalkan pada pukul 7.30 lah sepatutnya, sekarang dah 10 minit berlalu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan pengajian kita. Kitab Jawi muka surat 43, baris yang keempat daripada bawah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadilladzina astafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. InsyaAllah masuk. Masuk, tak payah bagi salam, masuk. Majlis dah mula. Jadi insyaAllah kita mulakan muka surat 43, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilumi fid darain. Berkata musannif, muallif, penyusun kitab, kita masih lagi dalam bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Jadi muka surat 43, baris keempat daripada bawah. Kata musannif, dan ketahui olehmu siapa? Talibul ilm, yakni penuntut ilmu sekalian, bahawasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Penyusun kitab bagi tahu kepada kita bahawa asal penyakit kikir, kedekut, bakhil itu bermula dengan hubbul mal, kasih akan harta. Seseorang itu betapa dia kasih akan harta dia, begitu dia suka, gemar terhadap harta dia, menyebabkan datang penyakit yang kedua, iaitu kikir, kedekut, bakhil. Jadi asas dan asal berpunca penyakit kikir itu adalah kasih akan harta, cinta harta. Bahasa Arab sebut hubbul mal. Dan ia kelakuan yang dicela. Dan ia apa? Ia kikir itu kelakuan yang dicela.
Yang kikir ini termasuk dalam mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Jadi orang yang tak ada harta, tak nampaklah dia kedekut tak kedekut, dia bakhil tak bakhil, dia kikir tak kikir. Yang menahan dia daripada memberi umpama sedekah. Kan? Dia duit tak banyak, harta tak banyak, maka dia tidak berkuasa untuk memberi sedekah, infak. Maka tak nyata bagi dia. Kikir ke tak kikir, bakhil ke tak bakhil. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Bukan kita dah pergi dah sini gitu. Oh pergi dah ni, jauh. Maaf. Kita dah pergi jauh. Patut muka surat sebelah. Muka surat 45, maaf. Muka surat 45 yang kedua tak? Muka surat 45 baris. Kalau kita ni 44 baris yang ketiga daripada bawah. Yang kedua. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela. Dan ketahui olehmu. Allahu Akbar. Muka surat 44 minta maaf. Muka surat 44 kita jawi. Baris yang ketiga daripada bawah. Minta maaf sekali lagi. Muka surat 44 baris ketiga daripada bawah. Dan ketahui olehmu, wahai talibul ilm, wahai penuntut ilmu, bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia, semata-mata bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadat. Penyusun kitab bagi tahu kita bahawa yang dicela bukannya ain harta itu. Bukannya harta itu yang dicela, yang dimazmum oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bahkan yang dicela, harta yang kita ada itu melalaikan kita daripada ibadat. Harta yang kita ada itu melalaikan kita daripada zikrullah, melalaikan daripada solah, melalaikan daripada zikir kepada Allah. Itu yang dicela. Adapun harta yang menolong atas ibadat, maka iaitu dipuji. Adapun harta yang boleh menolong ibadat kita, harta yang boleh memberi rangsangan kepada zikir kepada Allah, harta yang membawa kita keluar ke jalan Allah, maka harta itu dipuji. Harta itu adalah mahmudah, bukan mazmumah lagi, dipuji. Sabda Nabi SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Artinya sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seseorang itu adalah seorang yang baik. Harta sebaik-baik harta yang baik bagi seseorang yang baik. Yakni ni'mal mal, harta yang terbaik bila mana harta itu digunakan oleh orang yang soleh. Sebab orang yang soleh ini dia akan menggunakan hartanya di tempat yang baik. Maka harta yang ada pada orang soleh itu akan menjadi harta yang baik. Tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Tapi harta dulu orang soleh pun, bila kita kira nak memperbanyakkan harta, duk susun, duk kumpul aset saja, dia tak jadi baiklah. Tiada sayugia membanyakkan akan dia akan membanyakkan harta. Bahkan yang lebih utama adalah diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Kumpul harta itu tidaklah mahmudah, tidaklah baik. Yang lebih utama, afdalnya, aulanya diambil harta itu sekadar yang memadai saja. Memadai dia, memadai keluarga dia, memadai. Kalau dia berjalan sekali tu dia boleh top up. Dia boleh belanja kepada kawan-kawan dia. Cukup. Dia tidak berhajat kepada orang lain. Kenapa sekadar memadai saja? Kerana doa Nabi SAW. Disebabkan doa inilah takutnya. Nabi doa apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Nabi doa artinya, wahai Allah, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad. Rezeki macam mana? Barang yang tiada ada ia berlebih daripada yang memadai. Doa Nabi supaya datang rezeki kepada ahli Muhammad ni di dunia, barang yang tak lebih dan sekadar kafafan, yang mencukupi, memadai.
bahkan sekadar hajat sahaja, menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayogia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat. Jadi daripada doa ini menuntut yang dikehendaki daripada doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya tiada sayogia lah, tak molek lah bagi orang yang berakal itu, bahawa dia duk penat keluar pagi sampai malam, keluar malam sampai pagi, duk penat sendiri, kejar harta yang lebih daripada kadar hajat dia, anak isteri dia, sekadar dia boleh belanja orang lain sedikit sebanyak. Sekadar tu, kalau dia duk kejar lebih daripada itu, maka dia penat diri saja. Daripada kadar hajat kerana tiada ada kebajikan padanya. Penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat kerana tiada ada kebajikan padanya. Bermula kadar hajat itu, adapun kadar hajat itu, dia ikhtilaf pula situ. Berlainan orang, lainlah kadar hajat dia tu. Itu dia bagi tahu. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan. Ia kadar hajat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Ada orang secupuk beras cukup dah sehari. Ada orang satu kontena tak cukup lagi, dia tengok kepada kafil dia tengok kepada di belakang dia ada anak-anak murid, ada anak-anak yatim, ada anak-anak tahfiz, mengikut orang yang di belakang, orang yang di bawah tanggungan dia. Jadi mengikut kelakuan manusia berbeza, maka kadar hajat itu juga turut berbeza. Tetapi yang dipuji, yang dimahmud, yang dipuji, qadar hajat macam mana? Qadar yang kuat ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Sekadar harta yang kita ada tadi boleh mendorong kekuatan kita dalam mengerjakan ibadat. Mudah. Jadi kalau ada harta pun memudahkan kita nak melakukan ibadat, nak melakukan agama, nak menjalankan usaha agama. Jika ada harta tadi boleh memperkuatkan. Memperkuat ni maksudnya memudahkan, memberkatkan, menolong, merangsang, itu semua termasuk dalam memperkuatkan mengerjakan ibadah. Dengan sebab apa? Sebab harta tadi. Ada pun yang lebih daripada qadar memadai. Kalau lebih daripada qadar berpada tadi, maka ada padanya 3 kebinasaan. Kalau lebih daripada qadar hajat ni, dia ada 3 kebinasaan. 3 kecelakaan, kerosakan lah kebinasaan ni. Pertama, bila harta lebih, sangat lebih daripada mencukupi, dia akan jadi apa? Pertamanya menyeru ia harta yang lebih tadi kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Selalunya orang kaya ni, orang duit banyak ni, lebihlah dia mudah melakukan maksiat daripada orang yang miskin. Kerana orang miskin ni tak ada cash. Orang kaya ni ada cash, mudah dia nak tabur mana-mana. Dia ada cash, jadi mudah dia untuk buat maksiat berbanding dengan orang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Setengah daripada cara kita nak pelihara daripada menghindarkan diri daripada maksiat itu, bahawa kita kena usaha supaya kita tidak ada kuasa untuk mengerjakan. Itu maksud dia. Kita tidak ada kemampuan, kuasa untuk mengerjakannya, maksiat tadi. Dan dia kata pula, dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Orang yang ada duit dia ada untuk dia gunakan. Contohnya duit orang yang berkuasa, yakni dia ada duit untuk digunakan untuk labur dalam maksiat, contoh. Berbanding dengan orang tak ada duit, dia tak boleh nak labur dalam maksiat, judi dan sebagainya. Maka dia kata, sabar ketika kuasa itu lebih sukar. Di tengah kita ada tu, kita sabar. Kita tahankan diri daripada melaburkan duit, daripada melakukan maksiat itu lebih utama. Memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Time kita tak ada duit, tak ada masalah lah nak tahan diri daripada melakukan maksiat. Time kita ada duit ni, time kita ada harta ni, kita nak sabar tu jadi payah. Sebab itulah dia kata, sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Itu kebinasaan pertama, yakni harta yang lebih daripada qadar hajat tadi menyeru kepada maksiat. Yang kedua,
bahawa menyeru ia apa? Harta yang lebih daripada qada hajat tadi, menyeru kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Bila duit lebih ni, dia duk ajak kita kepada talazzus, berlebih-lebih. Dia lebih pada sekadar hajat, dia bukan sekadar hajat lagi, malah dia nak berseronok-seronok. Talazzus dipanggil bersedap-sedap dengan segala yang harus. Bersedap-sedap ni benda yang harus lah. Kalau benda yang haram tak jadi bersedap-sedap lah, dia jadi berdosa-dosa pula. Dengan segala yang harus dan yang halal lah. Segala yang harus dan yang halal, dia nak sedap-sedap. Takut nak tu, takut mari nak talazzus, nak mari cari kemewahan, tak boleh lah. Dan yang halal. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, ini dikatakan tasawuf. Bukan tak boleh benda tadi, masalah tabiat. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, biasa talazzus ni, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Bila biasa senang tuan-tuan, payah dah nak tinggal. Biasa makan sedap, nak puasa Senin Khamis, payah lah tuan-tuan. Bila kita lepas puasa Ramadan, dia biasa dah. Sambung dengan puasa 6, lepas tu boleh sambung lagi Senin Khamis. Bila dah tuang sebulan 2 bulan nak mari puasa balik, payah tuan-tuan. Demikian juga mujahadah ni, bila kita biasa mujahadah, lepas tu kita biasa senang. Kita biasa senang. Bila dah senang kita nak datang pada mujahadah balik, dia jadi adat dah tuan-tuan, payah dah kita nak datang kepada mujahadah balik. Itu maksud nak bagi tahu bahawa apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, tubuh badan kita ni kalau dah tak biasa mujahadah, biasa sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Tak kisahlah dari segi tempat tinggal ke, tak kisahlah dari segi makanan ke, dari segi sembang percakapan ke, apa saja segenap segi, bila dia dah biasa bersedap-sedap, nak datang kepada mujahadah, dia susah untuk meninggalkannya kesenangan bersedap-sedap tadi. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Bila tadi, nescaya akan bersangatan kasihnya akan harta. Lama-lama kita akan jadi orang yang sangat kasih akan harta. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Bila kita datang pada hubbul mal, datang di situ pula beberapa kesalahan yang lain pula. Sebab itulah sabda Nabi Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia, hubbud dunya. Kasih akan dunia itu kepala ra'su maknanya asas kepada tiap-tiap kesalahan, kepada setiap-tiap dosa. Dosa, kesalahan, keaiban, kesalahan yang kita buat ni, maksiat yang kita buat ni, asas dia adalah cinta dunia lah. Asas dia cinta dunia. Sebab itulah orang terjebak dengan dosa maksiat. Baik dosa zina ke sebab cinta dunia, dosa bunuh ke sebab cinta dunia, dosa apa pun asas dia hubbud dunia. Itu kata Nabi Isa. Kerana apa? Cinta dunia itu asas kepada kesalahan. Kerana mula-mula menjatuhkan ia kepada yang syubhah. Bila dicinta dunia, lama-lama mula-mula dia jatuh kepada benda yang syubhah dulu. Benda yang syubhah mana? Benda yang tak jelas antara halal dan haram. Kata Nabi SAW, al-halalul bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa bainahuma syubhatun. Dan tengah-tengah adalah perkara yang syubhah. Tak jelas ni halal ke haram. Hak tengah-tengah itu dipanggil syubhah. Jadi mula-mula bila cinta dunia, orang itu akan jatuh kepada benda yang syubhah dulu. Halal ke tak dia tak tahu, haram ke tak dia tak tahu. Dia main bantai, maka terjebak dia dalam syubhah. Kemudian daripada syubhah, kemudian kepada yang makruh. Dia berjangkit sikit-sikit, dia tak pergi haram terus. Mula-mula dia bantai yang syubhah, kemudian dia berjangkit kepada makruh, kemudian kepada yang haram. Barulah dia berjangkit kepada yang haram. Wali'azubillah, Allah jauhkan kita. Jadi binasaan yang kedua, menyeru kepada bersedap-sedap. Dan kebinasaan yang ketiga, bahawa melalaikan ia daripada zikrullah. Bila harta banyak, lebih daripada keperluan asas, lebih daripada qada hajat yang sebenar, harta yang banyak tadi akan melalaikan ia daripada zikrullah. Melainkan yang kita baca 2 hari lepas lah, ayat Allah Ta'ala sebut rijalun la tulhihim bay'un, rijalan la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Lelaki yang tidak melalaikan jual belinya daripada mengingati Allah. Orang ni orang special lah.
Tapi kalau harta dia lebih tadi, dia tijarah apa sajanya, menyebabkan melalaikan ia daripada zikrullah, kerana berhimpun dalam hati itu perbantahan dengan umpama koli. Kenapa dalam hati itu? Bila banyak buat bisnes dan sebagainya kan, kumpul harta dan sebagainya, duk bergaduh dengan umpama koli dan perhitungan dengan umpama kongsi, yang shareholder dan sebagainya kan, dan segala fikiran pada menghasilkan dan menambah harta itu duk fikir. Itu kena jaga hati. Orang tijarah, orang bisnes ni kena jaga muraqabah dia pagi-pagi, kena jaga zikir dia pagi-pagi supaya datangkan ikhlas dalam perniagaan dia, dalam pekerjaan seharian dia, supaya apa yang timbul dalam urusan harian perniagaan dia, pekerjaan dia tidak mengganggu ingatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa duk fikir pasal tu sebagainya, segala fikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu mula-mula duk fikir tambah harta dan sebagainya. Mula-mula, kemudian selepas itu apa? Kemudian pada memeliharanya. Bila dah masuk, pelihara pula supaya tak keluar. Supaya tak rugi, supaya tak dicuri, supaya tak muflis. Kemudian pada mengeluarkannya sekaliannya, kemudian duk fikir bagaimana nak keluar pula, nak beli tu beli ni. Yang tersebut itu menghitamkan ia akan hati. Itu yang payah tu tuan-tuan. Nak kena jaga. Walaupun tijarah itu kata Nabi SAW, 9/10 daripada rezeki datang daripada tijarah, daripada bisnes. Akan tetapi perkara-perkara yang disebut tadi, kita duk fikir pasal sale, pasal bisnes, pasal marketing dan sebagainya, kalau kita tak jaga hati, ia akan boleh menghitamkan hati kita. Ia akan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya hati. Bila hitam hati, hilanglah kejernihan hati. Kecuali yang special tadilah sebut rijalun la tulhihim tadi, lelaki yang tidak melalaikan jual beli dia daripada mengingati Allah, dan melalaikan ia daripada zikrullah. Akhir sekali dia melalaikan bisnes dan pekerjaan tadi, melalaikan daripada zikrullah Ta'ala. Seperti firman-Nya, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum arti melalaikan akan kamu. Alhaakum, melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah. At-takathur, oleh bermegah-megah dengan harta dan anak pinak, anak dan lainnya. Jadi melalaikan harta kamu, anak-anak pinak kamu sampai ke mana? Dia tak habis. Kumpul harta, anak pinak, kebanggaan anak pinak. Ini tak habis. Sampai mana? Hingga ziarah kamu akan kubur. Hatta zurtumul maqabir. Apa maksud ziarah kubur? Artinya hingga kamu mati dan ditanam kamu dalam kubur. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW menyebut bahawa seorang lelaki itu ahabba ilaihi, kasih pada seorang lelaki, an yatamanna, untuk berkeinginan untuk mendapatkan wadian, satu wadi, satu lembah daripada emas. Bila dia dapat satu lembah daripada emas, maka dia bertamanna, berkeinginan lagi untuk mendapatkan wadi yang kedua. Sehinggalah Nabi kata, tidak akan kenyang perut orang tadi, melainkan disumbatkan dengan tanah. Maksud tanah kubur. Sumbat tanah kubur dalam mulut baru dia berhenti. Kita ni kalau ikut nafsu, satu lembah dipenuhi dengan emas pun tak cukup. Dapat satu nak kedua, dapat dua nak ketiga. Cukup bila? Sumbat tanah kubur dalam mulut baru. Umpamanya makna mati baru habis benda ni. Kalau kita tak tazkiyah, kita tak islah akan hati kita. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu, tanah dalam kamu dalam kubur. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu. Cuba call sekejap. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Makna kikir kedekut itu adalah harta yang menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Sehingga kedekut, syarak mewajibkan, contoh keluarkan zakat, syarak mewajibkan keluarkan mewajibkan sebagainya, mewajibkan zakat dan sebagainya, menegah ia daripada melakukan. Itu maksud dia. Bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Muru'ah makna marwah. Yang pertama seperti zakat dan nafkah isterinya. Begitu kikir sekali, begitu kedekut sekali, sehingga menegah dia daripada mengeluarkan zakat tahunan. Menegah dia daripada mengeluarkan nafkah pada isteri. Tai hidung masing sangat, sampai nak keluarkan nafkah pada isteri pun kedekut.
Dan yang kedua seperti harta yang diberikan kepada penyair. Kerana menegah cercanya. Contoh tadi, menegah ia daripada mengeluarkan harta yang dituntut syarak. Seperti apa? Zakat dan nafkah pada isteri. Satu lagi, harta yang menegah ia daripada menunaikan harta oleh syarak atau muru'ah, maruah. And ada adat orang jahiliah ataupun orang Arab ni, bila ada pensyair, pembaca syair dululah, bukan pensyair puji Allah Rasul, mereka hulur duit. Sekarang pun masih ada adat ini di Pakistan sebagainya. Orang baca nak sampai dia tabur duit semua kan. Jadi pensyair-pensyair itu mereka mengungkapkan syair, kadang-kadang dia cerca orang tu orang ni, jadi bila hulur duit kan, relax lah, bila hulur duit dia tak cerca lah. Jadi yang pertama seperti zakat dan nafkah isteri, dan yang kedua seperti harta yang diberikan kepada penyair syair kerana menegah cercanya, supaya nak mengelakkan daripada pensyair tadi cerca diri dia, maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Maknanya kita telah keluarkan nafkah yang wajib, qada wajib kita bagi nafkah pada isteri itu. Kalau kita tak beri lebih daripada wajib itu, tak nama kikir dah lah. Yang dinamakan kikir tadi bila kita menegah diri kita untuk mengeluarkan nafkah yang qada wajib bagi isteri. Kalau lebih daripada qada wajib bagi isteri itu, kalau kita tak bagi, dia tak namakan kikir dah. Lepaslah daripada nama kikir tu. Itu maksud dia. Akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib. Tapi kalau kita hanya sekadar beri nafkah pada yang wajib, kita tak dapat pangkat dermawan lah. Tak dapat gelaran pemurah lah. Nak dapat gelaran pemurah, kena beri lebih daripada sekadar yang wajib bagi nafkah isteri. Faham tak? Sebab tu dia kata, dan yang tiada akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muru'ah. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, apa rawatan bila ada penyakit kikir, kedekut, bakhil dalam diri kita ni, maka dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Jadi ubat dia ada dua. Ada dua rawatan. Kita kena gabung dua ni seolah-olah makjun. Pertama, pengetahuan, kita kena ada ilmu. Yang kedua, perbuatan, ni kita kena ada action dia. Apakah action dia? Maka dia kata, dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan, dari segi pengetahuan ilmu ni kita kena ada macam mana? Maka bahawa mengetahui engkau akan siksa pada negeri akhirat dan dicela manusia dalam dunia. Orang kedekut, orang bakhil ni akan disiksa di negeri akhirat. Dan di dunia ni dia akan dicela oleh manusia. Oh, mari dah Tok Bakhil. Contoh. Oh, mak kedekut tu mari dah. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur. Kita kena ingatlah benda ni. Kalau kita ada kedekut sangat ni, tak bawa pergi kubur pun. Dan hanya sahaja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau. Itu semua orang tahulah. Yang akan menyertai kita, amalan kita. Engkau yang baik dan yang jahat. Dua-dua akan bersama kita. Baik amalan baik maupun amalan buruk. Seperti bersedekah dan kikir. Amalan baik contoh sedekah. Amalan buruk contoh kikir. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Kita kena tahu juga bahawa harta kita ini adalah semuanya, Iwan kata apa? Semuanya Allah punya. Milik Allah Ta'ala. Diberi pinjaman kepada kita. Kita kena faham macam tu. Bukan kita punya. Kalau kita faham Allah punya, maka kita tak kedekut lah. Dan memberi ia akan dikau daripadanya supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Allah Ta'ala bagi pinjam saja kepada kita ni supaya kita belanja pada pekerjaan yang berfaedah, pada pekerjaan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bahawa engkau ketahui, kena tahu juga dari segi ilmu ni, bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan. Kena ketahui juga bahawa bila kita menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia, dengan harta tadi pada keinginan kita, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Faham tak? Kalau kita nak guna harta kita ni sebab kita kedekut, kita bakhil ni sebab kita nak bersedap-sedap seorang diri saja, kita kena faham bahawa pahala akhirat itu lebih sedap daripadanya.
Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Kan? Nafsu nak A buat A, nafsu nak B buat B. Semua ikut segala tabiat itu, keinginan itu merupakan tabiat binatang. Manusia bukan macam tu. Kan? Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Kemudian orang belanja harta pada taat itu tabiat yang berakal. Maknanya orang menggunakan harta benda pada tujuan taat pada Allah Ta'ala itu, itulah tabiat mereka yang berakal. Bukan tabiat binatang lah. Maknanya harta yang kita ada kita gunakan untuk keluar jalan Allah, untuk infak pada anak-anak yatim, orang miskin, tahfiz dan sebagainya. Itu tabiat mereka yang berakal. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Kalau dia kedekut duit tadi, kenapa dia cadang, bila dia mati tadi boleh tinggal kepada anak, kata, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Tak habis lagi. Seolah-olah dia nak buat baik, tinggalkan harta kepada anak, kemudian dia mendatangkan kepada Tuhannya dengan kejahatan. Itu umpamanya. Maka ini sehabis-habis bodoh, katanya. Kerana menyenangkan ia akan orang lain dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Dia nak senang orang lain. Maknanya dia nak tinggalkan harta benda pada anak supaya orang lain dapat senang. Tapi diri dia tadi yang dia terinfakkan tadi tu merugikan diri dia lah di akhirat. Faham tak? Akan dirinya sendiri. Dan adapun pekerjaan, dari segi kedua, action. Apa tindakan kita bila mari perasaan kikir kedekut ni. Dan adapun dari segi pekerjaan, maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan di atas murah, di atas pemurah lah. Kita kena gagah lah, makna kita kena kerasi, makna kita kena lawan lah. Nafsu kita yang kedekut, nafsu kita yang bakhil ni, kita kena kerasi dia. Memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi. Belajar-belajar beri. Nafsu kita tak suka, tapi jangan start yang banyak dulu. Start banyak mana kita ada. RM2 sehari, RM5 sehari, RM10 sehari, tapi istiqamah. Tak boleh nak bagi sekaligus RM100 sehari dulu. Bagi dulu RM5 sehari, RM10 sehari. Gagahkan, kerasi dia sedikit demi sedikit atas memberi di anda atas murah, dan senantiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Jadi bila kita buat hari-hari, lama-lama jadi adat lah. Lama-lama jadi adat, kebiasaan. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Kadang-kadang ni orang itu tunjuk saja baik pemurah kan. Posting sana, posting sini, ambil gambar, pegang mock check kan. Tunjuk kepada orang. Nama saja jika engkau pemurah. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradat engkau, mula-mula dia jadi nak nama lah sebagainya, dia katakan. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu. Lama-lama dia dah jadi adat. Memberi, menginfakkan harta, memberi sedekah dan sebagainya, dia jadi adat kepada kita. Maka akan hilanglah ini tipu daya. Ini tipu kita. Mula-mula kita sedekah ni kita nak pujian manusia lagi. Kita nak sanjungan manusia lagi. Lama-lama dia jadi adat, kebiasaan. Lama-lama dia akan hilangkan, akan tipu daya dengan diansur-ansur. Wallahu a'lam. Lama-lama dengan ansur-ansur penyakit hati kita, supaya kita bersedekah tadi nak tunjuk pada orang ramai dan sebagainya, beransur-ansur akan hilang. Yang hadirnya hanyalah semata-mata khalisatan lillah, khalis kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Subhanallah. Ikutlah malam ini insya-Allah pukul 8 suku dah. Jadi insya-Allah pengajian akan datang kita akan masuk bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Jadi malam ini habis dah bab apa? Kikir. Bab hubbud, kikir itu dia sekalikan dengan hubbud dunia, cinta dunia. Cinta harta. Asas kepada cinta harta tadi datang pada kikir. Kemudian bab ke-6 inilah hubbul jah. Hubbul jah. Cinta akan kemegahan kita akan ulas nanti insya-Allah pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik pada kita
untuk membersihkan hati kita, islah hati kita supaya kita terhindar daripada sifat kikir, insya-Allah. Kita pakat-pakat amal malam ni boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma tahhir qulubana an bakhil. Allahumma tahhir qulubana an bukhl. Allahumma tahhir qulubana an hubbid dunya. Allahumma tahhir qulubana an hubbil mal. Allahumma tahhir qulubana an hubbil jah. Allahumma nawwir qulubana bi zikrik. Allahumma nawwir qulubana bi muhabbatik wa ma'rifatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala sayyidina habibih Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah boleh semayang, insyaAllah yang tidak dulu. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum. Baik, sampai jumpa.